السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita masih lagi pada perbincangan kita dalam ayat dalam surah An-Nisa, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, ayat ini pada awalnya, pada ayat ke-19 surah An-Nisa, menceritakan larangan Allah Subhanahu wa taala supaya larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam daripada meneruskan adat jahiliyah yang memaksa wanita atau menjadikan wanita sebagai barang warisan setelah kematian suaminya. Iaitulah Allah Ta'ala berkata, wahai orang, maksudnya, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi golongan wanita secara paksa. Ya. Dan kita telah sebutkan bentuk-bentuk paksaan yang dilakukan di zaman jahiliyah. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Demikian juga larangan daripada menyekat golongan wanita yang kematian suami setelah suaminya meninggal dunia daripada dihalang. Maksudnya orang jahiliyah menghalang wanita tersebut daripada bernikah semula. Ya, ataupun orang lelaki yang tidak suka kepada isterinya lalu dia memburukkan kelaku ataupun kita kata buat perangai tak elok dengan harapan si wanita tadi akan minta cerai dan dia dapat balik sebahagian daripada mahar yang dia telah berikan kepada isterinya. Kemudian diikuti dengan perintah supaya orang lelaki suami melakukan hubungan yang baik, bergaul dengan ma'ruf dengan para isteri mereka. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa fa in karihtumuhunna, jikalau kamu membenci mereka, wasa'imtum suhbatahunna bimuqtada tabi'ah min ghairi an yakuna min qibalihin ma yujibu dhalika min al-umuri al-madhkurah fala tufariquhunna bimajarradi karahati nafsi wasbiru ala mu'asharatihin. Maknanya ayat ini, kata para ulama tafsir, kata Abu Sa'ud, jikalau kamu telah muak, telah rasa bosan dengan isteri kamu kerana tabiat manusia, bukan kerana ada sebab kelaku yang tidak elok daripada pihak si isteri, maka Allah Subhanahu wa taala
perintahkan supaya orang lelaki janganlah kerana perkara tersebut terus dia nak menceraikan isterinya. Kerana kalau nak ikut rasa bosan, rasa jemu, maka tentulah tidak akan ada rumah tangga yang akan kekal. Sebaliknya Allah Ta'ala kata, boleh jadi fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan kathira. Kamu benci satu perkara tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Illatul lil jaza' uqimat muqamuhu lil idhani biquwwati istilzamiha iyah. كأنه قيل فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. Jadi di sini Allah Ta'ala ingatkan bahawa jikalau dia bersabar dengan isterinya, walaupun dia tak berapa suka dah bini tersebut, sedangkan isterinya tidak ada salah, tidak ada silap, hanya kerana dia yang sudah konon-kononnya rasa jemu, ya, maka Allah Ta'ala kata kalau dia terus bersabar, Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih banyak. Allah akan tukar rasa jemu itu menjadi rasa suka dan cinta. Mungkin Allah Ta'ala akan hasilkan daripada perhubungan itu anak pinak yang ramai, yang menceriakan hidupnya, dimudahkan hidupnya, isteri tersebut berkhidmat, berbakti kepadanya. Ya. Jadi manusia ini ya tidak boleh merasakan bahawa semua benda dalam hidupnya dia yang kena tentukan. Itu tidak betul. Bahkan sebaliknya, kita sebagai orang yang beriman, kita menyerahkan keputusan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka usaha kita. Bukan kita ini berfikir seolah-olah akulah yang akan tentukan kehidupan aku. Ya. Jadi bila ada kejadian yang berlaku pada kita yang tidak seperti yang kita rancang, kita sudah jadi stres. Kita jadi tekanan perasaan, tekanan emosi. Ini tidak betul. Bahkan ini adalah punca kebanyakan orang yang mengalami stres itu, dia tidak menerima hakikat qada dan qadar, bahawa kejadian hidup dalam dunia ini bukan dia yang kawal tetapi ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Jikalau kamu hendak menceraikan juga isteri kamu dan ganti dengan isteri yang lain, kalau dah kamu tak boleh tahan juga, ya, setelah lama berkahwin tidak ada hasil, nampaknya perkahwinan itu tidak membawa kepada redha Allah, sebaliknya telah berlaku banyak persisihan faham, tidak ada lagi persefahaman, tidak lagi berlaku hubungan suami isteri, ya, maksudnya dah tidak saling menyukai lagi, ya, maka ketika itu penyelesaiannya adalah menceraikan dan berkahwin dengan isteri yang baru. Jadi kata Allah Ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin ay tazawwuj imra'atin targhabuna fiha makana zawjin targhabuna anha bi an tutalliquha. Kalau kamu nak ganti isteri kamu dengan isteri yang menceraikan yang lama kahwin yang baru, wa ataitum ihdahunna ay ihda az-zawjat zawjuhu ins, dan kamu telah berikan kepada salah seorang mereka, yakni salah seorang daripada isteri yang kamu nak kahwin yang ada itu, yakni dimaksudkan isteri di sini yang nak diceraikan, yang itulah yang hendak diceraikan. Qintaran, kamu telah beri kepada salah seorangnya, yakni isteri yang hendak kamu ceraikan itu, qintaran ay mal kathira, harta yang sangat banyak. Qintar ni adalah jumlah harta yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Banyak terang mana pun kamu dah bagi, berapa juta pun mahar kahwin kamu, fala ta'khudhu minhu syai'a, janganlah kamu ambil walaupun sedikit. Tidak ada hak bagi suami untuk mengambil balik mahar yang telah diberi kepada isteri. Ya. Kerana mahar adalah hak isteri, mas kahwin adalah hak isteri. Ya. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Jumlah ini istinafun masuqun li taqririn nahi wa tanfiri 'anil manhi 'anhu wal istifhamu lil inkari wat tawbikh. Ay ata'khudhunahu bahitina wa athimin,
Adakah kamu hendak mengambilnya dalam keadaan dusta dan dosa yang nyata? Ya. Dan jumlah ini dibawa, jumlah istinaf, jumlah musta'nafah, dibawa untuk menegaskan lagi larangan dan menimbulkan rasa hendak lari dan jauh daripada apa yang Allah Ta'ala larang ini. Dan soalan di sini adalah untuk ingkar dan cela. Kerana apa? Fa inna ahadahum kana idza tazawwaja imra'atan bahata allati tahtahu bi fahishatin hatta yulji'aha ila al-iftida' minhu bima ataha liyasrifahu ila tazawwujil jadidah. Kerana perangai orang jahiliah, bila dia nak ceraikan isteri yang dia dah tak suka, nak kahwin dengan bini yang baru yang dia suka, dia akan tuduh si isteri dia tadi dengan pelakuan jenayah, pelakuan zina ataupun perangai-perangai kelaku yang tak elok, supaya nampak penceraian itu berpunca daripada pihak isteri. Yang dengan itu menyebabkan dia boleh mengambil mahar ataupun sebahagian daripada mahar, membolehkan dia guna balik duit itu untuk kahwin dengan isteri yang baharu. Maka Allah Ta'ala kata ini perbuatan yang sangat dicela, yang sangat dikeji, yang tidak sepatutnya, kerana terhimpun padanya pertama dosa, yang kedua buat perkara buhtan, fitnah, menuduh orang perkara yang mereka tidak buat. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadhna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu hendak mengambilnya sedangkan sebahagian kamu telah ifdha kepada sebahagian yang lain, dan mereka yakni golongan isteri telah mengambil daripada kamu perjanjian yang sangat berat. Kata Abu Sa'ud, inkarun li akhdhihi ithra inkarin wa tanfirun anhu ba'da tanfirin wa qad buligha fihi حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه مما لا سبيل له إلى التحقق والوقوع أصلا. Di sini Allah Ta'ala selagi datang soalan lil inkari wa tawbih, soalan untuk ingkar dan mencela perbuatan ini. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin, menunjukkan bahawa tidak ada jalan, tidak ada ruang sama sekali dari sudut syarak untuk lelaki ini yang menceraikan isterinya kerana dia sendiri yang dah tak berkenan dekat bini, tanpa ada salah bini tersebut, hanya kerana dia sudah suka dengan perempuan lain, dia nak kahwin dan dia tak mau lagi bini yang ini, lalu dia nak ambil balik harta yang dia telah beri kepada isteri. Tuhan kata wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana mungkin kamu boleh mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin, sedangkan dalam keadaan, jumlah ini halun min fa'il ta'khudhunahu mufidatun li ta'kidin nakir wa taqriril istib'ad. Jumlah ini adalah hal bagi pembuat pada ta'khudhunahu. Ini orang lelaki itulah. Dalam keadaan sebahagian kamu telah pun bersatu, bercantum dengan sebahagian kamu yang lain, yang ini telah melakukan persetubuhan, hubungan suami isteri. Ya. أي على أي حال أو في أي حال تأخذونه والحال أنه قد جرى بينكم وبينهن أحوال منافية له من الخلوة وتقرر البهر وثبوت حق خدمتهن لكم وغير ذلك. يعني telah berlaku perhubungan suami isteri yang mewajibkan mahar, iaitulah hubungan seksual. Telah bersunyi-sunyi dua pasangan suami isteri, ya, itu mewajibkan mahar dan mewajibkan isteri berkhidmat kepada suami, ya. Maka kalau dah begitu, bagaimana kamu nak ambil mahar tersebut? Itu adalah sebagai bayaran kepada mereka atas penyerahan diri mereka kepada kamu. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha 'atfun 'ala ma qablahu dakhilun fi hukmihi, ay akhadna minkum 'ahdan wathiqan. Demikian juga di antara perkara yang memustahilkan untuk kamu mengambil balik mahar itu ialah mereka, yakni golongan isteri, waqad akhadna minkum, daripada kamu golongan suami, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat teguh, perjanjian yang sangat berat, iaitulah akad nikah. Wa huwa haqqus suhbati wal mu'asyarah
أو ما وثق الله تعالى عليهم في شأنهن. Yani mereka telah mengambil, yani kamu telah mengambil isteri kamu itu dengan perjanjian yang sangat berat. Dengan perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk kamu melakukan perhubungan terhadap wanita ini. Ini adalah benda yang sangat berat. Wanita yang asalnya adalah kamu nak tengok muka dia pun tak halal, tiba-tiba kamu boleh melakukan hubungan seksual, boleh tengok dari hujung rambut ke hujung kaki. Ini adalah kontrak yang sangat berat. Ya, kontrak yang sangat berat. Bukan perkara yang sangat mudah. Bukan suka-suka hati kamu tak berkenan, kamu nak buang dia, lepas tu kamu nak ambil yang baru, lepas tu kamu nak ambil segala bayaran-bayaran yang telah kamu beri kepadanya, yang itu merupakan haknya. Ya, setelah mana kamu telah menghabiskan, orang Melayu kata apa? Habis madu sepah dibuang. Ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan golongan lelaki supaya jangan menzalimi golongan wanita, golongan isteri. Ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga hak-hak golongan wanita. Dan dalam surah An-Nisa ini sebenarnya banyak cerita tentang hak-hak golongan wanita yang diberikan oleh Islam kepada mereka yang pada zaman jahiliah mereka tidak memperolehi segala hak-hak ini. Ya, yang hak ini adalah hak yang sesuai yang diakui oleh fitrah. Ya, di mana suami adalah penjaga kepada golongan isteri. Ya, maka tentulah kalaulah golongan suami ini dibiarkan tanpa undang-undang yang sebegini rupa, tentulah banyak golongan wanita akan terzalim ataupun teranaya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita kata di antara tafsiran ayat, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ialah apabila mati seorang lelaki di zaman jahiliah dan dia ada isteri dan anaknya juga telah dewasa, anak ini boleh ambil mu'tirinya untuk dikahwini secara paksa. Ya. Dan ini adalah adat jahiliah. Anak lelaki boleh kahwin dengan mu'tiri dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala seterusnya meneruskan lagi untuk membatalkan lagi, untuk menegaskan lagi betapa adat jahiliah ini berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu nikahi apa yang telah dinikahi oleh bapa-bapa kamu daripada kalangan wanita. Jadi bapa di sini merangkumi bapa dan ke atas. Jadi jangan kamu nikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapa kamu. Ya. Didatangkan di antara sebab nuzul disebutkan oleh Al-Qurtubi, kana an-nas yatazawwajuna imra'atal abi biridaha ba'da nuzuli qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Setelah mana turun ayat, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi golongan wanita secara paksa, maka dipahami daripada ayat ini kalau diredai oleh si perempuan, maka boleh berkahwin. Yang Tuhan larang secara paksa. Maka bila turun larangan secara paksa ini, orang berkahwin dengan mu'tiri mereka secara reda. Kalau puak dia pun mati, muak muda dia ni, muda lagi, mungkin sebaya dengan dia, mungkin lebih muda lagi daripada dia,
Kalau perempuan itu suka dan redha, maka si anak tadi akan ambil mak tiri dia kahwin. Kerana mereka faham daripada ayat yang awal tadi, ayat 19, yang dilarang ialah secara paksa. Sekarang kita kahwin tanpa ada paksaan, dengan redha. Lalu turunlah pula ayat ini untuk melarang keseluruhan bentuk pernikahan di antara ibu tiri dengan anak tiri. فصار حراما في الأحوال كلها لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج فإن كان الأب يتزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى kata Qurtubi. Jadi haramlah dalam segala keadaan kerana nikah itu berlaku dalam bentuk jima' dan juga pernikahan, akad nikah. Jadi merangkumi bukan sahaja bukan sahaja wanita yang ayahnya nikahi, termasuk juga hamba sahaya yang telah disetubuhi oleh ayah, hamba sahaya jariah yang disetubuhi oleh ayahnya, itu adalah pada hukum isteri ayah. Naam. Firman Allah Ta'ala, wala tankihu ma nakaha. Ma nakaha dikatakan maksudnya adalah an-nisa. Dan dikata ialah al-aqad, iaitulah aqad. Jadi ayat ini adalah larangan. Ya, sebahagian ulama mentafsirkan ayat ma nakaha ialah perbuatan nikah. Yakni janganlah kamu menikahi wanita seperti mana nenek moyang kamu jahiliyah melakukannya. Tapi makna yang lebih sahih bagi ayat ini, yang lebih terang, ialah janganlah kamu menikahi golongan wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kamu illa ma qad salaf. Ai kecuali apa yang telah terdahulu sebelum turunnya ayat ini ataupun pada syariat yang terdahulu. Yang mana syariat yang terdahulu sebelum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada dikatakan ada kebenaran perkara tersebut. Ataupun maksudnya kecuali yang telah berlaku sebelum ini di zaman jahiliyah yang telah terlepas, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kerana ketika itu mereka dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa perkara ini dilarang, iaitulah innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan ini adalah fahishah, satu perkara yang keji, wa maqtan, perkara yang kita kata menjadi sebab kepada kebencian. Al-bughd, al-maqtu ialah syiddatul bughd, kebencian yang sangat-sangat mendalam, dan seburuk-buruk jalan, wa sa'a sabila. Bahkan golongan Arab sendiri merasai perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk. Sebab itulah apabila si anak tiri ini bernikah dengan mak tirinya dan dia dapat anak, anak itu akan disebut al-maqit. Al-maqit ini yang dibenci. Siapa dibenci? Pasal jadi keliru lah. Kan? Jadi keliru. Anak dia, tapi dalam masa yang sama, na'udzubillahi min zalik, anak kepada ibu tirinya. Jadi macam mana itu? Tentulah dia akan menimbulkan kebencian dan rasa tidak senang. Ya. Jadi ayat ini jelas mengharamkan larangan daripada orang lelaki menikahi golongan yang telah dinikahi oleh yang telah dinikahi oleh bapa-bapa mereka. Sama ada secara pernikahan itu maknanya akad nikah, ataupun wanita yang telah disetubuhi oleh ayahnya secara syar'i, iaitulah hamba sahaya yang dalam milikkan ayahnya yang telah dia nikahi. Dan pengharaman ini berlaku semata-mata dengan akad nikah.
yakni bila si suami, bila seorang lelaki mengakad nikahkan dirinya dengan seorang wanita, berlaku akad nikah yang sah, maka wanita itu secara resminya menjadi ibu tiri kepada anak-anaknya dengan isteri yang terdahulu dan menjadi mahram bagi anak-anaknya secara selama-lamanya. Mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Bukan lagi mahram sementara, bahkan mahram mu'abbad. Tidak mesti disyaratkan berlaku persetubuhan. Bahkan jikalau berlaku perceraian antara si lelaki dengan isterinya tadi sebelum berlaku sebarang hubungan seksual sekalipun, maka tetaplah si wanita tadi adalah ibu tiri yang menjadi mahram kepada anak-anaknya sampailah hari kiamat. Sampailah hari kiamat tidak akan terbatal hukum ini. Naam. Jadi kita tengok daripada ayat 19, ayat 20, ayat 21. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada orang Islam, orang beriman, satu hukum undang-undang dalam memelihara institusi perkahwinan. Yang pertama, dia melarang perkahwinan itu dibina di atas al-kurh, atas dasar paksa, ikrah. Ya. Atas dasar paksaan. Ya. Jadi ini adalah perkara yang menjadi perkara yang mesti kita raikan dalam perkahwinan. Ya, tidak sepatutnya perkahwinan itu dibina di atas dasar rasa terpaksa. Paksaan yang tidak syar'i. Sebab itulah walaupun ayah atau datuk disebut sebagai wali mujbir, wali yang boleh memaksa, bukan memaksa di sini ikrah, tetapi ijbar. Ijbar di sini maknanya dia ada hak untuk menerima pinangan lelaki yang dia rasa sesuai dengan syarat lelaki tersebut adalah sekufu dengan anak perempuan jagaannya, ayah atau datuk tadi. Dia ada hak untuk menikahi tanpa perlu mengambil persetujuan. Ini kalau dia tak ambil pernikahan itu sah. Bukan bermakna dia boleh ikrah. Dia menimbulkan rasa benci kepada anak tadi dalam usaha dia nak menikahkan. Dalam usaha dia nak menikahkan anaknya, sehingga menimbulkan kebencian, pergaduhan. Anak dia kata saya tak mau lelaki ni apa semua, tapi pak dia kata aku pak hang, jadi bergaduh apa semua. Ini tidak betul. Itu bukan konsep wali mujbir yang asalnya. Ya. Itu bukan lagi ijbar, jadi ikrah. Ijbar ni maknanya anak dara biasanya dia tidak bergaul dengan orang lelaki. Ini adalah kita kena jangan ukur hukum ini dalam masyarakat kita yang telah rosak. Ya. Kalau kita pandang hukum hakam syarak, hukum hakam syariat, ya, dari sudut masyarakat kita hari ini yang telah tidak lagi mengikut nilai-nilai dan hukum hakam Islam, maka memanglah kita nampak undang-undang ni macam tak fit. Ya. Sebab itulah hukum Islam ini, kalau kita ambil sebahagian dan buang sebahagian, dia akan nampak zalim kerana dia sebagai satu package yang saling lengkap melengkapi. Dia tidak boleh ambil sebahagian, buang sebahagian. Kalau kita ambil sebahagian, buang sebahagian, memang dia akan nampak tak sesuai. Dia akan nampak tempang. Dia akan nampak zalim. Itu memang hakikat. Kerana dia adalah package. Dia adalah hukum yang lengkap. Sebab itu Allah Ta'ala kata, udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara penuh. Ini kita akan datang tafsirannya nanti. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam sepenuhnya. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Ya. Jadi, kalau kita ambil sebahagian, kalau kita tidak meraihkan hukum hakam yang lain, memang nampak tak sesuai. Tapi Islam, kalau kita bayangkan wanita Islam yang hakiki, wanita Islam yang memang ikut hukum Islam, dia tidak bergaul dengan orang lelaki, tidak ada kawan lelaki, tidak ada dalam Islam, tidak pernah ada konsep orang perempuan berkawan dengan orang lelaki itu ini, rakan sekerja, rakan sekelas, tidak wujud pada zaman Islam yang awal. Itu hanya wujud di zaman jahiliah. Zaman jahiliah ya ada couple, ada awet, pakwa, makwa, ini semua adat jahiliah. Tapi bila Islam datang, benda itu telah dibatalkan.
Ya, itu dapat kalau kita telusuri surah An-Nisa ni, kita akan dapat jumpa di sini bagaimana Allah Ta'ala melarang orang lelaki dan orang perempuan mengambil teman setiduran lelaki dan yang lawan jantina, berkawan, bergaul. Ya, sedangkan wanita Islam itu adalah golongan yang duduk dalam rumah, di bawah jagaan ayahnya, di bawah jagaan walinya, ya. Jadi dia tidak bergaul dengan orang lelaki, dan orang lelaki juga tidak ada yang datang nak berpeleseran, nak bergesel-gesel dengan golongan wanita. Ya, bila cukup masa nak berkahwin, mereka akan merisik, kemudian meminang, melihat pasangan yang hendak dikahwini. Jika mereka setuju, mereka akan proceed dengan perkahwinan. Ya, itu adalah proses rumah tangga yang berlaku dalam mengikut sistem Islam yang sejati, yang telah pun dipraktikkan pada zaman Nabi SAW dan Al-Khulafa' Ar-Rashidun dan zaman Salafus Salih. Sehinggalah baru-baru inilah umat Islam itu berubah gaya hidup mereka mengikut trend masyarakat barat, masyarakat kafir. Ya, jadi datuk atau ayah tadi diberi hak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dara. Kerana tentulah anak dara tidak dapat nak buat keputusan yang begini besar dalam hidupnya, walaupun dia sudah pun mencapai umur yang cukup untuk menjadi suri rumah. Tapi tentulah ibu telah pun mendidik anaknya tadi untuk menjadi suri rumah yang sangat efisien. Ya. Jadi kalau dia telah melihat perkara tersebut dan datang orang lelaki minang, maka jadi haknya untuk dia mengahwinkan anak-anaknya ini kepada lelaki tersebut tanpa dia perlu meminta izin, walaupun disunatkan. Walaupun still syariat Islam mengatakan disunatkan untuk si bapa atau datuk tadi bertanya dan bermesyuarat kepada anak wanita. Dan Nabi bagi tahu bahawa izin anak dara itu adalah dengan diam. Kalau dia diam, tersenyum, tak cakap apa, dia kata cik tak tahulah, ya ikutlah, kan, itu maknanya dia setujulah, kan. Maka itu adalah wanita yang dulu, wanita yang pemalu, wanita salihah yang menjaga diri. Tak. Tapi wanita zaman sekarang ni dia payahlah. Ala kulli hal, bukan bermakna ikrah, bukan bermakna ikrah dengan makna paksaan yang membawa kepada rasa benci. Itu tidak betul. Itu dilarang. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang golongan wanita dijadikan seperti barang yang diwariskan. Ya, setelah mana suaminya yang asal meninggal dunia, dia bukan menjadi barang milikkan keluarga si suami, hamba tawanan dalam keluarga suaminya. Tidak. Dan ini adat jahiliah yang berlaku bukan saja dalam kalangan jahiliah Arab, bahkan masih berlaku dalam ajaran-ajaran penyembahan berhala yang wujud hari ini. Kita dapati ia masih berlaku. Ya. Apabila seorang wanita kematian suami, dia akan menjadi hamba tawanan dalam rumah keluarga suaminya, akan hidup sampai mati, menjanda, ya, tidak ada hak untuk memilih kehidupan yang baru. Ya. Kalau dia sendiri pilih untuk setia dengan suaminya, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi dia tetap bukan barang. Dia adalah manusia. Dia berhak untuk memilih tempat di mana dia nak tinggal, nak kembali kepada siapa, nak kembali kepada keluarganya. Ya, itu adalah haknya. Ya. Tidak boleh jadikan barang warisan yang ditahan. Ya. Demikian juga kita dapati dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban golongan suami, wa'ashiruhun bil ma'ruf. Tidak boleh seorang suami itu dengan sengaja melakukan tingkah laku yang buruk dengan tujuan nak bercerai, yang dengan itu kononnya dia isteri akan minta khulu', minta cerai dengan membayar balik mahar atau sebahagian daripada mahar. Ini adalah langkah-langkah keji yang Allah Ta'ala celah. Bahkan mahar ini sudah ditetapkan sebagai hak milik isteri. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang mahar ini pada awal surah An-Nisa. Kalau kita boleh tengok pada ayat keempat lagi yang tersebut, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Kalau kita tengok tafsiran ayat ini ialah Allah Ta'ala bagi tahu, berilah kepada golongan wanita itu mahar mereka sebagai pemberian yang wajib, yang mesti, dengan jiwa yang terbuka, yang baik daripada kamu. Jikalau mereka meredai untuk kamu mengambil maharnya, lalu mereka memberi kepada kamu, ambillah dan gunakanlah, ianya halal lagi baik. Yani suami tidak boleh mengambil mahar yang telah beri kepada isteri kecuali dengan redha isteri itu sendiri yang bagi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah ia dengan penuh kesukaan. Kalau isteri dengan redha dia sendiri mai suruh, "Nah abang, ni hak yang abang bagi hari tu, saya bagilah kat abang sikit, kau abang nak beli barang-barang dapur bulan ni, saya tolonglah nak beli rumah, kita baru pindah rumah, nak bayar deposit sewa rumah, ambil lah." Kalau dia dengan redha bagi, tak apa, kan? Tapi kalau tidak boleh, tidak boleh. Itu keputusan mahar yang telah lebih awal lagi sebutkan di awal surah Nisa, ya. Jadi nampaknya mahar itu begitu penting kerana nak bagi tahu bahawa wanita ini bukanlah barang yang boleh diambil suka hati, bahkan ada gantiannya, ada nilainya yang mesti diberi kepadanya sebagai penghargaan, appreciation. Dia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Ya, dia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Seorang isteri akan tinggal di rumah suaminya, akan berkhidmat kepada suaminya. Dia menyerahkan jiwa dan raganya untuk berkhidmat kepada lelaki ini, untuk melahirkan anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Inilah kehidupannya sampai dia mati. Ya. Dan Allah Ta'ala menyediakan ganjaran yang besar di akhirat untuk perkara ini kepadanya. Maka seorang suami juga sepatutnya menghargai isterinya yang telah menjadi seolah-olah miliknya, yang memang miliknya, ya, menjadi teman hidupnya, ya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu adalah penjaga rumah suaminya, dia perlu jaga. So itu Nabi kata asyu'mu fi thalath, al-mar'atu wad-dabbatu wad-dar. Kerosakan hidup, kesusahan hidup ini pada 3 sebab. Isteri, tempat kenderaan, tempat tinggal. Kalau 3 benda ini tak kena, hidup kita akan tunggang langgang, ya, akan tidak mendapat kebahagiaan, ya. Jadi sebab itulah isteri adalah kunci kebahagiaan hidup, ya. Jadi suami kena menjaga, memelihara, memberikan haknya, menghormati dia sebagai insan, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang ada hak yang mesti dia hormati. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan jikalau berlaku perceraian itu juga berlaku dengan meraihkan hak-hak si wanita tadi. Tidaklah dia dihambat, dihalau seolah macam kita buang kucing, ya. Tidak begitu, ya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Karena kalau dia ambil balik mahar itu, seolahnya dia menuduh isterinya tadi dengan tuduhan zina. Karena Allah Ta'ala dah bagi tahu bahawa yang layak seorang suami itu mengambil balik maharnya jikalau perceraian itu berpunca daripada jenayah yang dilakukan oleh pihak isteri kepada suami. Jadi kalau suami tadi ceraikan bini dia dan dia ambil balik mahar, orang akan faham kata isteri inilah jadi punca perceraian yang telah melakukan kesalahan, jenayah, khianat rumah tangga dan sebagainya. Maka dia adalah tuduhan palsu dan dusta terhadap pihak isteri, ya. Dan mahar itu adalah hak yang telah Allah bagi kepada isteri atas dia menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan kehormatan dirinya kepada suaminya, ya, menjadikan untuk untuk memenuhi keperluan nafsu syahwat si lelaki, dan juga lelaki tadi adalah memenuhi keperluan syahwat si wanita. Suami dan isteri ini ialah waqad afdha ba'dukum ila ba'd.
sebahagian kamu telah menyelimut, telah membalut sebahagian kamu yang lain. Ini adalah hubungan suami isteri. Seperti mana Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Al-Baqarah sebagai pakaian. Suami pakaian bagi isteri, isteri pakaian bagi suami. Ya. Jadi hubungan itu dibina di atas timbal balik. Ya. Bukan satu hala. Dia adalah hubungan yang dibina di atas dua hala. Dia bukan cerita pasal suami sahaja, tidak. Isteri juga ada peranan, ada suara dalam rumah tangga. Ya, ada hak yang mesti diberi kepadanya. Itu maksud ayat itu tak? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah namakan akad nikah perkahwinan mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat berat, sangat tebal, yang bukan mudah untuk dirungkaikan begitu sahaja. Pernikahan itu bila telah diikat, dia bukan boleh dirungkai macam itu sahaja. Mesti ada prosesnya, mesti ada haknya, tanggungjawab yang tidak boleh terus dilepaskan. Dia adalah mitsaqun, ikatan simpulan ghalidh, tebal. Ya. Mitsaqun ghalidh, tebal, yang mana bila nak dirungkai bukan boleh dirungkai macam itu saja. Bukan perceraian itu bukan sekadar satu perkataan yang keluar daripada suami sahaja. Tidak. Ada lagi hak-hak yang mesti dilaksanakan oleh suami. Ya. Ada proses-prosesnya untuk memastikan nasib wanita yang diceraikan ini terbela, terpelihara, terjaga. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat yang menjaga golongan wanita, syariat yang memelihara hak-hak golongan wanita. Yang mana semua itu kalau kita ada ruang dan masa untuk telusuri surah An-Nisa ini, tentulah ianya sangat baik sebenarnya, ya. Tapi apa yang kita sempat ialah kita sempat ambil beberapa ayat sahaja daripada surah An-Nisa bagi kita punya program ini, tafsiran ayat ya ayyuhallazina amanu. Kemudian Allah Ta'ala cerita larangan perkahwinan dengan ibu tiri, yang mana ianya merupakan mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ya. Dan kemudiannya Allah Ta'ala lanjutkan lagi dengan menyatakan siapakah wanita-wanita yang dilarang ataupun diharamkan untuk kita kahwini, yang disebut sebagai al-mahram, wanita golongan mahram. Iaitulah pada ayat 23. Allah kata apa? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharamkan kepada kamu perkahwinan itu dengan ibu-ibu kamu. Nah, ini adalah golongan-golongan mahram yang dinikahkan. Ya. Bukan saya tidak boleh berkahwin, bahkan mereka ini tidak boleh dijadikan tempat istimta', tempat untuk kita melampiaskan syahwat seksual kita dengan apa jua cara, sama ada dengan pernikahan ataupun dengan riq, dengan cara menjadi hamba tawanan. Tidak boleh. Wa ummahatu nisa, Allah kata dari sudut nasab, Allah mulakan dengan pengharaman dari sudut nasab. Iaitulah siapa? Ibu-ibu kamu, ummahatukum, ibu dan ke atas. Ibu, nenek, moyang dan seterusnya. Iaitulah wanita yang melahirkan kita. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu.
yakni yang kita lahirkan atau kita menjadi penyebab kepada kelahirannya. Itulah anak perempuan kita, cucu kita, cicit kita, piut kita sampailah ke bawah. Ya. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu, perempuan yang dilahirkan oleh mak kita atau oleh ayah kita. Kelahirannya berpunca daripada ibu atau ayah kita. Iaitulah saudara wanita kita yang sekandung, seibu seayah atau seibu sahaja atau sebapa sahaja. Wa khala wa ammatukum, dan mak-mak saudara kamu daripada belah ayah kamu, adik-beradik ayah kita. Sama ada adik-beradik tiri dia, yakni kita ada makcik, ya, maksu, maklong kita, yang mereka ni adalah kakak ayah kita, adik perempuan ayah kita, sama ada adik perempuan atau kakak perempuan sebapa, seibu sebapa atau seibu dengan ayah kita. Wa khalatukum, dan adik-adik dan saudara-saudara perempuan ibu-ibu kamu, adik-beradik mak kita, maklong kita, makcik kita, maksu kita daripada belah mak kita, yang mereka ni adalah kakak mak kita atau adik mak kita, seibu sebapa dengan mak kita, sebapa sahaja, seibu sahaja. Wa banatul akhi wa banatul ukht, dan anak-anak penakan kita, anak adik dan anak kakak atau adik-beradik kita, anak saudara kita. Adik kita yang lelaki ada anak perempuan, abang kita ada anak perempuan, kakak kita ada anak perempuan, adik kita perempuan ada anak perempuan, ya. Maka ini adalah mahram yang tidak boleh dikahwini. Ini dari sudut nasab, pertalian darah. Kemudian dari sudut radha'ah, susuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Ibu yang wanita yang menyusukan kita. Dan syarat penyusuan itu tentulah 5 kali susuan. 5 kali susuan ni macam mana? Yakni bila si perempuan itu bagi susu kepada bayi, bayi itu sedut sampai dia lepas. Itu sekali. Lepas tu kalau dia bagi pula kali kedua, sampai lepas kali kedua. Jadi sampailah cukup 5 kali menyusu, maka anak itu menjadi mahram. Ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Dan saudara-saudara perempuan kamu daripada susuan. Yakni anak-anak perempuan mak susu kita itu adalah saudara kita, saudara susuan kita. Ya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah sebut yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab. Diharamkan pada radha'ah itu apa yang diharamkan dengan nasab. Maka haramlah menjadi mahram juga. Ya. Bapaknya, datuk, saudaranya, mak penakannya, semualah adik-beradik mak susuan kita. Sama macam balik macam cerita nasab. Iaitulah mak susuan, anak-anak perempuan mak susuan kita, anak-anak susuan kita, isteri kita menyusu. Ya, isteri kita menyusu anak orang. Jadi anak itu adalah mahram kita. Saudara-saudara perempuan yang menyusu dengan kita, yang mana dia adalah anak kepada ibu susuan atau dia menyusu sekali dengan kita. Anak orang lain main menyusu sekali dengan satu mak susu. Mak saudara susuan, adik-beradik, bapa susuan kita yang perempuan, khalah, adik-beradik mak susuan kita yang perempuan, anak-anak saudara susuan kita, ini anak kakak susuan kita atau adik perempuan susuan kita ada anak, maka anak perempuannya itu adalah mahram. Macam nasab, yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab. Diharamkan radha'ah seperti diharamkan daripada nasab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula mahram dari segi musaharah, dari segi hubungan perkahwinan. Ya, dari segi hubungan perkahwinan pula. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu kepada isteri kamu, yakni mak mentua kita. Wa rabaibukum, dan anak-anak tiri kamu.
yakni anak isteri kita daripada suaminya yang sebelum kita. Allati fi hujurikum, yang kamu jaga di bawah kamu. Dan ini sifat yang tidak memberi kesan. Kerana ini kebiasaannya, kalau dah perempuan tadi suaminya mati, ada anak, dia berkahwin, tidak ada orang lain nak jaga, maka biasanya anak tiri akan dibawa duduk sekali. Ya. Tidak bermakna kalau anak tiri tadi duduk dengan orang lain, dia boleh kahwin. Tidak. Min nisaikum, daripada isteri-isteri kamu, allati dakhaltum bihin. Yang ni syarat. Jadi anak tiri haram kepada si bapa tiri jikalau berlaku persetubuhan antara dia dengan si ibu. Ya. Jadi kalau dia bercerai dengan mak sebelum berlaku hubungan seksual, maka anak tiri dia tadi, anak si isteri dia tadi masih lagi boleh dia nikahi. Tapi kalau sudah berlaku hubungan seksual, maka itu adalah menjadi mahram selama-lamanya. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan isteri-isteri anak lelaki kamu. Termasuklah halilah ini, wanita-wanita yang halal. Isterinya atau hamba sahayanya yang dia telah setubuhi, hamba sahaya anak lelaki kita yang dia miliknya, maka ini adalah mahram kita, anak lelaki kita sendiri. Ya. Jadi menantu kita, isteri kepada anak kita adalah mahram kita. Berbeza dengan menantu anak angkat. Anak angkat tak ada kira. Ini akan datang. Sebab apa? Orang jahiliah, sebab Tuhan sebut ayat ni, wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, anak lelaki daripada tulang sulbi kamu. Kerana orang jahiliah adat dia apa? Kalau dia ada anak angkat yang bukan daripada anak kandungnya sendiri, dia ambil anak orang belah. Ya. Dan anak itu dibinkan kepada dia, kemudian dibuat macam anak sendiri, termasuklah tidak berkahwin dengan menantu angkat, ataupun kita kata isteri kepada anak angkat dia. So yang ni Allah Ta'ala telah batalkan. Bahkan Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi kita untuk berkahwin dengan Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, yang merupakan isteri kepada Zaid radhiyallahu anha. Ya, yang mana Zaid ni pada asalnya adalah Zaid ibn Harithah, asalnya adalah anak angkat, anak peliharaan Nabi SAW. Jadi dengan itu terbatallah adat jahiliyah. Ya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan janganlah kamu menghimpunkan dua saudara perempuan. Tidak boleh kita himpunkan, kita kahwin dua adik-beradik sekaligus, poligami tak boleh. Ya. Adik ipar kalau dah cerai isteri atau isteri mati, barulah halal adik ipar. Tapi untuk gabung sekali dalam satu nikah tidak boleh. Demikian juga isteri kita dengan mak penakan dia, tak boleh kita gabungkan. Okay. Mak penakan isteri kita, mak saudara isteri kita, bukan mahram kita. Yang ni adik-beradik mak mentua kita. Yang ni bukan mahram. Kita boleh berkahwin dengan syarat kita sudah pun tidak lagi ada hubungan perkahwinan dengan isteri kita. Sama ada berlaku perceraian ataupun kematian masalahnya, barulah dia boleh. Ada pun dia nak poligami perempuan, dua adik-beradik sekali dia kahwin, ataupun perempuan tu dengan mak penakan dia, itu tidak boleh. Ya. Kecuali yang telah terdahulu pada syariat-syariat yang lepas yang dibenarkan perkara tersebut. Innallaha kana ghafuran rahima. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun apa yang telah berlaku pada sebelum kamu, sangat belas kasihan kepada kamu, sebab itu dia syariatkan hukum ini. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat 24, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita yang telah bersuami. Ini juga tidak boleh. Di antara mahram ialah perempuan-perempuan yang sudah pun bersuami, maka tidak bolehlah kamu berkahwin dengan mereka. Illa ma malakat aymanukum, kecuali yang kamu miliki secara mulkul yamin, iaitulah wanita kafirah, wanita kafir yang ditawan dalam peperangan dan suaminya tidak tertawan sekali, sama ada terbunuh ataupun tidak ditawan.
maka wanita ini menjadi hamba sahaya kepada orang Islam dan dengan persetujuannya boleh disetubuhi dan terfasaklah hubungan nikahnya dengan suaminya yang tidak tertawan sekali. Kitab Allah alaikum, inilah dia ketentuan Allah ke atas kamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain daripada itu. Selain daripada yang dinyatakan dalam ayat ini adalah halal, dibenarkan kepada kamu untuk berkahwin dengannya. An tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, hendaklah kamu cari dengan harta kamu itu memberi mahar nikah secara berkahwin, bukan zina, bukannya ambil pelacur. Ya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Apa yang telah kamu berseronok-seronok dengannya, dengan wanita tadi, kamu adakan hubungan seksual dengannya, maka berilah bayaran mereka, yakni mahar mereka. Ya. Fariidatan, sebagai satu kefarduan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima. Sekali lagi Allah bagi tahu, mahar yang kamu bayar itu jikalau isteri kamu redha, setelah daripada itu maka tidak mengapa untuk kamu mengambilnya. Sama ada dia kurangkan, dia bagi diskaun dan sebagainya, tapi dari sudut asalnya kamu tidak boleh ambil balik mahar yang kamu bagi, dan kamu mesti wajib bagi mahar apabila berlaku hubungan suami isteri. Sorry, terputus internet tadi. Jadi sekadar itu dulu kelas kita. Kita dah ambil ayat daripada 19 sampai 24 surah An-Nisa. Jadi insyaAllah pada kelas minggu hadapan kita akan sambung perbincangan dengan ayat yang lain. Mungkin anda rasa masih lagi daripada sebahagian daripada surah An-Nisa lagi, tapi dengan tajuk dan topik yang lain. Kalau ada apa-apa soalan. Kalau tidak ada soalan, kita tangguhkan dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.